Kerajaan terus berusaha untuk mengurangkan insiden kesesakan penjara. Apa ikhtiar kita? Yang pertama, kita wujudkan admission prison bagi setiap kemasukan penghuni baru setelah mahkamah jatuhkan hukuman sabitan, pemenjaraan. Mereka tak terus masuk ke ruang penjara. Mereka diletakkan dulu ke admission prison. Di situ dilakukan profiling. Profiling misalnya latar belakang, kes ataupun tahap risiko, high risk ataupun low risk. Setelah itu barulah mereka ditempatkan. Jadi mereka akan berada di admission prison dalam tempoh sekitar 4-5 minggu dan itu secara fizikal tak berada dalam ruang penjara, bermaksud kesesakan dapat dikurangkan walaupun tempoh dia singkat. Yang kedua, Jabatan Penjara kita invoke seksyen tertentu dalam Akta Penjara seumpama seksyen 43, seksyen 46. Maka lahirlah inisiatif seperti parol, pembebasan berlesen, perintah kehadiran wajib dan segala macam. Ada 5 atau 6 inisiatif lain. Hasilnya ialah parol misalnya sejak dilaksana tahun 2008 itu lebih 40,000 telah dikeluarkan. Kemudian pembebasan berlesen sejak tahun 2020 pula itu sudah 23,000. Dan perintah kehadiran wajib sejak dilaksana 2010 itu memberi manfaat pada 6,000. Bermaksud parol, pembebasan berlesen atau perintah kehadiran wajib secara fizikalnya mereka yang dijatuh hukuman tak berada dalam tembok. Mereka berada di luar. Jadi penjara jadi kurang sesak. Kita juga laksanakan hukuman alternatif. Misalnya kita sedang meneroka idea untuk melaksanakan home detention. Mereka tak berada dalam tembok penjara, mereka berada di luar tapi dengan pemasangan gadget. Belum berlangsung tapi kita sedang di fasa akhir untuk menguruskan sedikit dari sudut tafsiran undang-undang seumpama alat belenggu. Alat belenggu maknanya gari. Boleh tak alat EMD ini yang nak dipakaikan pada home detention masuk dalam takrif itu juga. Jadi ada sedikit yang kami kena selaraskan dengan Peguam Negara. Kita juga akan pindah Akta Penagih Dadah yang menjadi punca kemasukan penghuni paling ramai selalunya terkait kes dadah. Jadi kalau kita pindah Akta Penagih Dadah, terutama bagi kesalahan memasukkan dadah dalam badan, mereka bukan penagih tegar. Ya. Jadi caranya adalah mereka akan terus dihantar ke pusat pemulihan di bawah AADK, Agensi Anti Dadah, bukan ke penjara. Dengannya penjara akan jadi kurang sesak. Ya. Begitu juga kita sekarang terus mengadakan perbincangan. Ya. Dalam penjara sekarang ni 35% adalah tahanan reman. 35% daripada 75,000 tadi tahanan reman. Dan kadang-kadang tempoh tahanan reman itu lebih lama daripada charge yang mereka kena akibat daripada misalnya kes dadah lambat terima laporan Jabatan Kimia. Jadi satu kezaliman buat mereka. Kadang-kadang mereka bila mereka dituduh di mahkamah, hukuman tentang charge itu barangkali kurang daripada tempoh mereka lama dalam penjara. Jadi sekarang Jabatan Penjara, Peguam Negara dan juga Jabatan Kehakiman, para hakim, mereka bincangkan apakah boleh kes ini diklasifikasikan sebagai NFA. Ya, itu satu lagi ikhtiar.